Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Tarmizi. Nak Umay baca doa Umay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, boleh tutup mic dulu. Yang dah tutup tu tak apa. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada pagi ni dalam kelas tajwid darjah 4. Kelas tajwid darjah 4. InsyaAllah hari ini tarikhnya 9 hari bulan 2. Okey. Bulan lepas kita dah sebulan dah meneruskan ataupun memulakan sesi pembelajaran di atas talian ni. InsyaAllah bulan ni kita sambung lagi pembelajaran kita. InsyaAllah kita doa supaya kita dapat berjumpa kembali di sekolah, pembelajaran di sekolah. Maksudnya kita dapat bersemoga, dapat jumpa sama-sama, Okay. InsyaAllah hari ini Ustaz akan sambung pelajaran kita, unit yang seterusnya dalam unit 3, tajuk dia idgham. Sebelum kita masuk berkenaan dengan idgham, Ustaz akan ulang dahulu pelajaran yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Boleh tutup mic. Apa tak tutup mic tu? Amani Najwa. Tutup mic. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam unit 3, idgham. Sebelum kita sambung tajuk idgham kita hari ini, Ustaz akan buat sedikit ulangan berkenaan dengan pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan izhar halqi. Apa maksud izhar halqi? Jelas dan nyata. Okey. Ustaz akan share skrin, sambil-sambil boleh tengok buku teks. Ustaz akan share skrin buku teks terus. Okey. Alhamdulillah pada minggu depan kita telah belajar berkenaan dengan izhar halqi. Okey, izhar halqi dalam unit 2, buku teks muka surat 5. Okey, izhar halqi kita dah belajar berkenaan dengan pengertian. Apa itu pengertian izhar halqi? Yang kedua kita belajar apa itu sebutan huruf izhar halqi. Kita sebut huruf-huruf izhar halqi yang mana kita tahu huruf izhar halqi ni ada 6 biji huruf. Ni 6 biji huruf ni. Seterusnya kita tahu juga izhar halqi ni hukum bacaan dia. Wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang, bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Okey. Itu kita dah belajar pada minggu lepas. Seterusnya kita tengok balik. Contoh-contoh izhar halqi. Okey, ni beberapa contoh yang diberi contoh izhar halqi. Ni huruf izhar halqi ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Okey, ni 6 biji contoh huruf izhar halqi. Okey, dia bagi beberapa contoh. Contoh yang pertama dia bagi dalam satu kalimah. Ni dalam satu perkataan. Kalau nak macam satu perkataan, dia sekali.
Ni tengok an'amta. Ni satu perkataan. Minggu lepas kita tengok satu je contoh. Tak sempat kita tengok satu je contoh. Ni siapa yang belum baca buku teks tu ataupun belum ada buku teks, boleh tengoklah. Contoh yang diberi adalah mengikut setiap huruf. Maknanya setiap huruf ni ada beberapa contoh dia. Jadi cara baca dia, contoh bagi ha dalam satu kalimah minhum, minhum. Okey, seterusnya dalam dua kalimah tengok. In satu, hadza satu. In hadza. Kita jelaskan nun mati tersebut. Seterusnya dalam tanwin ni, tanwin. Contoh bagi tanwin. Tadi contoh bagi nun mati. Tengok nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha. Okey, tengok pula contoh bagi tanwin. Tanwin bertemu dengan ha. Asihrun hadza. Tengok run kita baca. Asihrun hadza. Kita baca asihrun hadza. Begitulah bacaan bagi izhar halki. Okey. Untuk minggu ni Ustaz nak sambung terus pelajaran kita yang seterusnya dalam unit 3 bab idgham. Okey, idgham. Okey, Ustaz yang sikit. Okey, idgham. Unit 3 idgham muka surat apa ni? Tidak. Muka surat 8. Siapa yang ada buku teks muka surat 8. Okey, unit 3 idgham. Muka surat 8 buku teks. Okey, apa yang kita nak berkenaan dengan tajuk idgham ni? Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian dan bahagian idgham. Pengertian dan bahagian idgham. Tidak Okey. Murid dapat menyatakan pengertian dan bahagian idgham. Okey. Yang kedua apa? Menyatakan pengertian. Menyatakan pengertian idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham ni kita akan tengok selepas ni. Idgham ni ada dua. Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Okey. Yang ketiga, apa yang akan kita dapat? Membaca misal-misal, contoh-contoh hukum idgham bi gunnah dan bila gunnah. Okey, 3. Yang pertama, kita nak pengertian dan bahagian. Yang kedua, kita nak pengertian idgham bi gunnah, pengertian idgham bila gunnah. Dia ada dua idgham ni. Kita nak pengertian satu-satu tu. Okey, yang ketiga kita nak membaca misal-misal ataupun contoh-contoh hukum idgham bi gunnah dan bila gunnah. Okey. Kita tengok. Okey, pengertian idgham. Kita boleh tengok. Pada bahasa, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ini pengertian idgham pada bahasa, dari sudut bahasa, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey. Pada sudut istilah, memasukkan huruf pertama. Memasukkan huruf pertama nun sakinah atau tanwin. Ni huruf pertama ni nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Tak faham kan? Nanti tengok contoh baru faham. Okay, sekali lagi Ustaz baca. Memasukkan
huruf pertama. Apa itu huruf pertama? Nun sakinah atau tanwin. Ni adalah huruf pertama. Okey, ke dalam huruf kedua menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Bertasydid ni bersabdu. Okey. Kita tengok seterusnya pula. Okey, muka surat 8 dah habis, muka surat 9. Okey. Muka surat 9. Boleh tengok siapa ada buku teks, tengok muka surat 9. Syarat. Idgham ni ada syarat idgham. Idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Idgham ni hendaklah terdiri dari dua kalimah. Kalau tengok izhar tadi, dia ada contoh dalam satu kalimah, dalam dua kalimah. Tetapi idgham ni dia terdiri dari dua kalimah sahaja. Terdiri dari dua kalimah. Okey, seterusnya apa lagi? Nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Kejap lagi kita tengok contoh dia. Okey, yang ketiga, huruf idgham pula adalah awal kalimah yang kedua. Huruf idgham ni akan berada pada awal kalimah yang kedua. Ni tengok contoh. Misal, misal ni contohlah nun sakinah. Ni contoh bagi nun sakinah. Huruf pertama. Okey, lan. Tengok. Nun ni berada dalam perkataan yang pertama ataupun kalimah yang pertama. Kalimah yang pertama lan. Okey, bertemu dengan nun. Bertemu dengan nun. Hello. Ya, Nana apa? Ustaz. Pupu saya ejek Ustaz. Dia cakap Ustaz saya botak. Okay, Nana tutup. Gila. Okey. Huruf pertama tadi nun. Nun berada dalam kalimah yang pertama. Dia dalam dua kalimah tadi syarat dia kan. Kalimah yang kedua ni nun. Nun juga. Ni adalah huruf idgham. Nun ni adalah huruf idgham berada dalam kalimah yang kedua. Jadi cara baca dia lan nu'mina. Kita dengung. Kita masukkan dalam nun yang kedua ni. Lan nu'mina. Tu cara baca dia. Lepas ni kita tengok huruf idgham. Okey, dalam surah tanwin pula. Tadi contoh bagi nun sakinah berada dalam perkataan yang pertama ataupun kalimah yang pertama. Tengok tanwin. Tanwin berada dalam kalimah yang pertama. Wujuhun yawma idin. Tengok tanwin bertemu dengan ya. Ya pun adalah huruf idgham. Ya adalah huruf idgham. Tanwin bertemu dengan ya, cara baca dia kita tahu tadi idgham maksud dia memasukkan. Wujuhun yawma idzin. Tengok. Hoi. Tengok usah baca. Kita dengung tetapi kita memasukkan. Wujuhun yawma idzin. Tengok. Okey, kita tengok pula contoh bagi huruf idgham. Ni adalah huruf idgham. Tadi Ustaz sebut ada nun, ada ya tadi kan. Sebenarnya huruf idgham pun ada 6. Kita tahu sebelum ni kita belajar huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ada 6. Hamzah, ha, kha, gha, ha pedas. Lepas tu ain. 6. Huruf idgham juga ada 6. Ni jangan tertukar. Ni adalah idgham. Yang sebelum ni kita belajar izhar halqi. Okey, kita tengok huruf idgham. Huruf idgham ada 6 iaitu apa? Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Yauman dengan lam ra. Kalau nak ingat yauman.
Sebut yauman. Yauman. Lam ra. Ni adalah huruf idgham. Kena ingat. Ni kita akan guna sampai kita mati. Kita nak baca Quran sampai mati kan. Ni adalah perkataan ataupun benda penting yang kita perlu ingat sampai kita mati. Ni adalah huruf-huruf idgham. Yauman dengan lam ra. Ya waw mim nun lam ra. Ya waw mim nun lam ra. Ni adalah huruf idgham. Okey, hafal dulu. Saya bagi masa seminit, hafal dulu. Ya waw mim nun lam ra. Mim nun lam ra. Dah hafal. Tiba. Ingat dah. Ya waw mim nun Ya waw mim lam lam ra. Ya Betul. waw mim Wala. Ya waw mim nun lam ra. Ya waw min nun Okey. lam ra. Dah ingat dah. Okey, kita pergi kepada muka surat 10. Okey, tadi kita tahu apa itu pengertian idgham. Memasukkan. Kita tahu. Lepas tu kita tahu syarat idgham ni mestilah dua kalimah. Syarat idgham mestilah dua kalimah, dan tadi kita tengok juga contoh idgham. Okey, Muaz tutup mic dulu. Terusnya kita nak tahu juga berkenaan dengan bahagian idgham. Tadi awal tadi Ustaz dah cakap idgham ni ada dua bahagian. Idgham, tengok, idgham terbahagi kepada dua bahagian. Idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Okey, yang pertama kita tengok idgham bi gunnah dahulu. Idgham bi gunnah ni bermaksud idgham dengung. Idgham dengung. Idgham bila gunnah. Ala. Apabila adalah bila maksudnya tidak. Bukan dengung. Idgham tak dengung. Idgham tidak dengung. Okey. Jadi kalau nak bezakan, contoh ada soalan idgham bi gunnah, ada soalan idgham bila gunnah. Ingat je ada lam. Bila ni bermaksud tidak. Sekiranya tiada lam, idgham bi gunnah sahaja bermaksud dengung. Okey, ni dengung, ni tak dengung. Okey. Tu bahagian idgham. Ada dua bahagian. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Okey, seterusnya pengertian idgham bi gunnah. Okey, pengertian idgham bi gunnah. Kita nak tahu yang ni je dulu hari ni. Apa itu pengertian idgham bi gunnah? Okey, idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf ya waw mim nun beserta dengung. Okey, beserta dengung. Tadi saya cakap dah. Idgham bi gunnah dengung. Dengung ni kita sengaukan bacaan. Tadi Ustaz dah baca dah contoh satu tadi. Idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf ya waw mim nun. Huruf apa yang tiada tadi? Tadi kita cakap ada 6 huruf. Dua lagi mana? Dua lagi apa? Apa lagi dua huruf yang tiada? Lam ra. Bagus. Lam ra. Kita tengok lam ra ni akan ada dalam idgham bila gunnah. Ni adalah huruf idgham bi gunnah. Idgham dengung. Ya waw mim nun. Idgham dengung. Okey, kita tengok hukum bacaan idgham bi gunnah. Okey. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Hukum ni macam mana cara kita nak baca dia tu? Hukum bacaan idgham bi gunnah. Hendaklah dibaca dengan gunnah. Hendaklah dibaca dengan gunnah ataupun dengung. Gunnah ni maksud dengung lah.
hendaklah dibaca dengan gunnah, dengung. Okey, yang kedua, qadar panjang bacaan dengung, idgham bi gunnah adalah 2 harakat. Dua harakat sahaja. Okey, qadar panjang bacaan dengung, idgham bi gunnah adalah 2 harakat. 2 harakat. Okey. Sebelum kita terus kepada contoh, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, Ustaz ulang sikit. Yang pertama tadi, awal tadi kita belajar berkenaan dengan pengertian idgham sahaja. Pengertian idgham. Ni, idgham. Bukan bigunah lagi, idgham sahaja dulu. Idgham ni bermaksud memasukkan dalam sudut bahasa tadi. Dalam sudut istilah, masukkan huruf yang pertama dalam huruf yang kedua. Pening. Masuk tasydid dia cakap. Bersabdu dia cakap. Jadi kita tak faham lagi. Lepas tu dia cakap juga, seterusnya idgham ni ada syarat. Syarat idgham istilah dua kalimah. Dua kalimah. Seterusnya dia bagi contoh huruf ataupun contoh idgham tu sendiri dalam ayat Al-Quran. Okey. Seterusnya tadi kita tahu bahagian atas tadi. Kita tahu bahagian idgham ada 2 bahagian. 2 bahagian. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ni atas ni. Okey. Seterusnya tadi kita belajar ataupun kita tengok balik berkenaan dengan pengertian idgham bi gunnah sahaja dahulu. Idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf ya, waw, mim, nun beserta dengung. Kita masukkan dalam huruf ya, waw, mim, nun ni, kita dengungkan bacaan kita. Kita sengaukan, dengung. Itu maksud idgham bi gunnah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula contoh bagi idgham bi gunnah. Okey, tadi kita tahu idgham ada 6 huruf. Tetapi idgham bi gunnah ambil 4, idgham bila gunnah ambil 2. 4 huruf ada dalam idgham bi gunnah. 2 huruf ada dalam idgham bila gunnah. Jadi itu kita nampak 4 sahaja ni. Misal idgham bi gunnah. Huruf dia ya, waw, mim, nun. Okey. Nun sakinah tanwin. Okey. Nun sakinah bertemu dengan ya, bertemu dengan waw, bertemu dengan mim, bertemu dengan nun. Itu nun sakinah. Ni tanwin. Tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan waw, mim dan nun. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, boleh buka mic, kita baca sama-sama. Okey, kita tengok contoh bagi nun sakinah bertemu dengan ya dahulu. Itu Ustaz. Ay Muhammad. Ya Ay Muhammad. Okay, kita dengungkan sedikit. Lepas tu dengung dengan kadar 2 harakat. Ay Muhammad. Ni 2. Ay Muhammad. Jangan lama sangat. 2 harakat sahaja. Okey, kita tengok tanwin bertemu dengan ya pula. Okey, ini adalah contoh nun sakinah tanwin bertemu dengan ya. Yang warna biru ni nun sakinah, nun mati bertemu dengan ya.
Yang warna pink ni tanwin. Bertemu dengan ya, tengok tanwin. Walaupun ada alif, alif ni adalah alif yang mati, tak kira. Tanwin bertemu dengan ya. Bertemu dengan ya. Okey, Ustaz bulatkan sikit, aku tak nampak. Ni. Okey. Kemudian tengok contoh nun mati bertemu dengan waw. Mawujida. Wujida. Waw kita masukkan dalam waw. Mawujida. Mawujida. Kita masukkan dengan huruf waw. Tadi memanglah kita baca Muhammad. Kita masukkan dalam huruf ya. Tetapi ni masukkan dalam huruf waw. Mawujida. Kita baca mawujida. Okey. Tengok contoh tanwin pula bertemu dengan waw. Sidqin wa razaqnahum. Sidqin wa razaqnahum. Sekali lagi. Sidqin wa razaqnahum. Sidqin wa razaqnahum. Okey, baik. Tengok contoh bagi mim pula. Wa man ma'aka. Wa man ma'aka. Tengok, nun mati bertemu dengan mim, kita masukkan wa man ma'aka. Masukkan dalam mim pula. Tadi masukkan dalam waw. Okey, seterusnya bayyinatin min. Bayyinatin min. Okey, bagus. Tengok contoh nun pula. Nun mati bertemu dengan nun. Faman nakasa. Faman nakasa. Okay. Tengok contoh tanwin bertemu dengan nun. Siddiqan nabiyya. Okey, ni kita masukkan dalam nun. Begitulah cara idgham. Kalau ya boleh tutup mic. Kalau waw boleh masukkan dalam waw. Kalau mim masukkan dalam mim. Begitu juga nun. Okey, kita tengok sikit yang bawah ni yang terakhir. Kalau kita habiskan kelas kita pada hari ni. Tahukah anda gunnah, tutup mic. Gunnah ialah suara yang keluar daripada hidung. Tu saya agak sengau. Yang tidak dipengaruhi oleh lidah. Lidah kita tak guna pun sebab kita guna hidung. Faman nakasa. Macam tu. Idgham bi gunnah dikenali juga sebagai idgham ma'al gunnah. Okey, idgham bi gunnah dikenali juga sebagai idgham ma'al gunnah. Ma'a ni maksud bersama. Idgham ma'al gunnah. Idgham bersama dengan dengung. Tadi Ustaz cakap kalau ada lam la je idgham bila gunnah. Bila gunnah bermaksud bukan. Tidak. Tetapi ni dia guna ma'a. Idgham ma'al gunnah bersama kita dengung. Jadi kalau ada penggunaan bahasa lepas contoh ada soalan, apakah nama lain bagi idgham bi gunnah? Maksudnya tulis idgham ma'al gunnah. Okey, yang ketiga dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sama ada secara sempurna kamil ataupun tidak sempurna naqis. Memasukkan. Kita masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Okey, yang keempat
idgham bi gunnah hanya berlaku dalam 2 kalimah. Ini kena ingat. Hanya berlaku dalam 2 kalimah. Sekiranya berlaku pertemuan dalam 1 kalimah, hukumnya adalah izhar mutlak. Tak apa, dia dulu izhar mutlak ni. Sekiranya ada berlaku dalam 1 kalimah, tetapi dia bukan digelar sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, contoh dia dibagi ad-dunya ni ada Ad-dunya. Sinwan. Tengok. Nun mati bertemu dengan waw. Dia bukan digelar sebagai idgham bi gunnah sebab dia dalam 1 kalimah. Dia digelar dengan izhar mutlak. Tapi tak apalah, biar dulu. Izhar mutlak tu tak apa. Yang penting kita tahu idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah ni berlaku dalam 2 kalimah. Contoh yang atas ni. Semua 2 kalimah. Ni kalimah yang pertama, ni kalimah yang kedua. Ni kalimah yang pertama, ni kalimah yang kedua. Tengok ada gap antara 2 tu. Tengok ada kosong kan. Tahu dia berlaku dalam 2 kalimah. Tu dipanggil dengan idgham bi gunnah. Okey. Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz doakan semoga dapat fahamlah. InsyaAllah latihan pada hari ini Ustaz akan bagi dalam Google Classroom. Sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak ambil gambar dulu. Buka kamera semua. Buka kamera, Anas buka kamera. Akil buka kamera. Okey, tengok kamera elok-elok, senyum. Okey, senyum. 1, 2, Fitri buka mata. 3. 1, 2, 3. Okey, kejap. Okey, baik. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini akan ada 2 latihan. Latihan yang pertama, latihan izhar halqi yang telah kita belajar pada minggu lepas. Seterusnya saya akan bagi juga latihan untuk idgham terus. Sebab kita dah ketinggalan. Maknanya hari ini belajar izhar halqi tapi latihan minggu lepas. Jadi kena buat banyak asyik minggu ni. Kemungkinan dalam 4 muka surat dalam buku inovatif ni. Saya akan bagi dalam Google Classroom ni. Jadi siapa yang tak ada buku teks, nanti Ustaz dah masukkan dalam buku teks dalam Google Classroom tu. Boleh download je. Okey, itu saja untuk kita pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Tak ada? Tak ada apa. Okey. Ustaz doakan semoga semua dalam keadaan sihat. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.